Jumpa Ipin je nak tengok dia bergaduh macam mana. Tanya juga. Tangkap dia letak dalam TV suruh tengok bala. Siapa Tuhan? Ipin kata aku Tuhan, dia tak aku. Harun kata aku Tuhan. Gaduh dia dua. Kita nak tengok. Biar saya jadi pengadil tak apa. Saya kata apa? Sekarang ni putusannya dua-dua bukan Tuhan. Merapu. Inilah puncanya kita tinggal ilmu-ilmu begini. Kita tak tahu lagi anak cucu kita nanti. Ni zaman sekarang ni zaman ilmu ni cukup banyak. Zaman ilmu ni cukup banyak. Ni zaman sekarang ni. Tu pun duk tobik Tuhan banyak-banyak. Banyak duk tobik. Tuhan jadian. Nanti tak tahu lah nanti zaman akan datang. Habis itu. Maka nyata daripada surahan huraian yang tersebut itu. Maka nyata daripada surahan yang tersebut. Surahan ni huraian. Dia orang tadi kata surah. Kamu surah. Yang tersebut mana? Surahan tersebut mana? Surahan yang tersebut ni pada dalil wahdaniyah. Kita buh situ supaya umum. Maka nyata daripada surahan yang tersebut itu, itulah pada dalil wahdaniyah, pada kata musannif Syekh Ismail, kerana jikalau. Start di jikalau tu. Kerana jikalau hak mula saya baca tadi. Start di situ. Kita tahulah kata dalil Tuhan ni tidak boleh berbilang-bilang. Senang. Maka nyata daripada surahan yang tersebut oleh bahawasa. Ini dipanggil fa'il. Kalau fa'il ni, kalau kitab dulu terima oleh. Oleh. Akan tu maf'ul. Telah tu madi. Sedang tu mudhari'. Baik. Maka nyata daripada surahan huraian yang tersebut, itulah pada dalil wahdaniyah, pada kata Syekh, kerana jikalau hingga akhir, oleh bahawasa kedua-duanya. Artinya kedua-dua ihtimal itu. Ni, kedua-dua ihtimal ni, kedua-dua kemungkinan. Ihtimal ni kemungkinan. Daripada huraian kita mengaji huraian muafakat dan bersalahan ini, maka nyatalah oleh bahawasanya kedua-duanya. Artinya kedua-dua ihtimal itu, kedua-dua kemungkinan itu. Mana? Kena tulis. Ihtimal ni kemungkinan, iaitu muafakat dan bersalahan. Kedua-dua ihtimal ni, kedua-dua kemungkinan. Mana? Muafakat dan bersalahan. Kita duk kata takdir muafakat ni kemungkinan saja, ihtimal je, bukan benda berlaku sungguh. Ini semua kena jaga tu. Kalau kita belajar satu ilmu, kita nak mengajar orang lain, dia kena tulis tu. Itu penting. Dia panggil di pondok bikin dobek. Dobek cukup penting. Cukup jaga dobek tu, cukup penting. Kalau tidak, kita nak baca taklif. Sebab kita nak kitab Jawi ni, dia nak tandanya yang demikian itu lebih payah pada Arab. Sebab Arab ni kita boleh tahu kalau ha tu kembali pada mu'anah. Kalau hu dikembali pada lelaki. Kemudian kitab Arab ni dia banyak syarah. Dia ada hasyiah, dia ada syarah. Kitab Jawi tak ada syarah. Baqarah tak ada syarah. Kitab-kitab Jawi ni tidak ada syarah. Jadi sebab tu dia sukar sikit kitab Jawi. Itu. Jangan duk kata kitab Jawi kitab betina. Ni ada kata kitab Jawi kitab orang perempuan. Nak tahu perempuan ke tak, cuba baca. Baik. Maka kedua-dua ihtimal itu melazimkan, mewajibkan mustahil. Dua-dua ni mustahil belaka. Muafakat pun tak boleh, bersalahan pun tak boleh, tawarud pun tak boleh, tamanuk pun tak boleh. Dua-dua burhan ini tidak boleh kita guna. Cuma didatangkan untuk nak mengukuh, nak memantapkan lagi pengetahuan kita. Dan iaitu mustahil tu. Sebab apa mustahil? Mustahil tu apa? Melazimkan mustahil. Berhimpun dua yang memberi bekas atas satu bekas,
atau mengadakan yang sudah diada, atau berhimpun, berhimpun dan berkerumun. Dua yang berlawanan, berhimpun dan berkerumun. Ini dia panggil ataf taksir. Berkerumun kita panggil kerumun. Sini panggil apa? Kedah panggil kerumun. Tu semut duk kerumun gula tu dia panggil kerumun. Sini panggil apa? Kerumun juga tu. Dia faham tu. Berhimpun atau berkerumun. Tapi kita kerumun kan, dikerumun. Berkerumun dia panggil ataf taksir. Berhimpun pun dia panggil juga, berkerumun pun dia panggil. Berkerumun kita panggil bahasa kita. Bahasa kita lah bahasa kita berkerumun. Kalau Kedah kemu. Berhimpun dan berkerumun dua yang berlawanan. Mana? A dengan B. Mana apa maksud? Zaid, Ali tu ada pun ada, tiada pun tiada. Ada dengan tiada itu berlawanan. Atau terangkat keduanya. Terangkat. Maknanya Ali tu tiada pun tiada, ada pun ada. Mana tak lulus terangkat kedua-duanya. Atau lemah. Itu mustahil. Berhimpun atau lemah. Dia ataf di berhimpun. Mana? Iaitu berhimpun, dua yang berbekah, atau lemah. Ini yang dipanggil mustahil. Baik. Dan jikalau lemah ia Allah. Ini kembali ke Allah. Ini habis dah cerita tadi. Ini kita kembali kepada cerita kalau Allah tadi ni dua. Allah sendiri bersebut kan, lau kana ma'ahu, kalau bersama Allah. Allah sendiri takdirkan Tuhan yang lain pada dia supaya dia nak bagi kukuh lagi akidah kita. Tak salah kalau kita nak buat. Dan jikalau lemah ia Allah, nescaya tiada ada alam ini. Kalau Tuhan lemah, alam ni tak ada. Siapa kata alam ni tak ada? Tak, siapa kata tak ada, sah dia buta. Nescaya tiada ada alam ini. Padahal sedangkan telah nyata adanya alam nyata-nyata. Dia panggil takluk. Pondok dia mengaji begitu. Dengan pandangan mata kita tengok, kalau Tuhan ni berhimpun, dua beri bekah. Maknanya kalau ada dua Tuhan atau lemah Tuhan. Kalau lemah Tuhan, mesti tidak ada alam. Sedangkan alam ini ada. Alam ini menjadi dalil Tuhan ini kuasa dan Tuhan ini tunggal, tidak dua, tidak tiga. Sebab kalau Tuhan ada dua yang berkongsi dengan dia, dia nama lemah. Sebab ada dua Tuhan yang membantu. Ini dia panggil napi kamu pasir, napi kamu tasir. Allahu khaliqu kulli syai', itu dia panggil napi kamu pasir. Allah yang mencipta setiap satu. Dia yang mencipta setiap satu. Ini. Itu dia panggil kamu pasir. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu. Saya sebut dah itu di ayat ni. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu. Bila sebut zalikumullahu rabbukum, jadi mesti Allah ni mesti tunggal. Allah itu Tuhan kamu. Allah tak kata zalu arbabukum. Tuhan tak kata arbab. Rabb. Bila sebut Rabb, mesti hanya Tuhan, mesti satu saja. Kalau Tuhan ni dia berjuzuk, maka Allah akan kata zalikumullah arbabakum. Ini dipanggil menafi kamutasil pada zat. Ini orang yang tahu, ni orang yang betul-betul betul-betul halus dalam pandangan dia. Kalau Allah ni dia bersisa daripada juzuk, Allah dia tak kata Rabb, dia kata arbab. Itu. Bila sebut la ilaha illa huwa, ini menolak bandingan
pada zat Allah SWT. Ini menolakkan mutasir, mumpasir pada zat. Kan? Tiada Tuhan melainkan Dia. Tidak ada Tuhan yang lain di luar sana yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah khaliq kulli syai. Ini panggil nafikan mumpasir pada perbuatan. Khaliq kulli syai, Allah mencipta setiap satu yang ada. Dia menafikan mumpasir pada af'al. Kan? Ini. Daripada sikit ni ulama ambil, ulama jadikan satu istilah kamutasil, kampasir. Semua ada dalil. Saya pun kalau nak suruh saya datangkan dalil cukup banyak. Sebab tu saya selalu nak beritahu, kan? Ulama buat ni bukan tidak ada dalil. Semua dia ada alasan, semuanya ada dalil. Cuma ulama tak mau sebut banyak. Kan? Sebab kitab tauhid ni dia banyak, maknanya Allah sendiri pun dalam Quran dia banyak ajak kita mengguna logik akal. Di dalam kita nak memikir tentang rahsia ketuhanan, tentang keesaan dia, Allah banyak mengajak kita menggunakan akal. Sebab tu ulama sebut akal. Ulama tak sebut ayat Quran. Kan? Bukan ulama tak pandai. Ulama pandai. Jadi kita yang kena pandai cari. Saya pun boleh dapat sebahagian saja. Kalau ada ulama-ulama dulu, ulama-ulama yang hebat dulu, ulama mutakalim dulu, saya berasa kalau cerita dalil tawarud dan tamanuk saja saya sebulan. Kan? Ada di Patani, ada amal guru dia. Ada seorang ulama yang cukup hebat. Pada satu hari dia nak bahas tentang tasasul, daun tasasul. Dia panggil semua ulama-ulama turun, mai dengar dia cerita tasasul, daun dan tasasul. Kan? Sampai satu peringkat tutup yang ada pun tak faham. Dia bahas, dia ambil biji batu, ni tasasul ni nak sibuk berengkan. Dia guna daun, dia ambil biji batu dia cerita. Sampai peringkat yang tak akhir tu, mulalah tamat orang kampung semua faham. Orang awam pun faham. Yang kali kedua tu ustaz-ustaz faham, orang kampung tak faham dah. Hak ketiga orang faham, yang keempat tu pakat tak faham habis. Nak cerita tasawuf. Kalau nak tengok dalam Syarah Kabir, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Taksir Kabir, dia ada bahas tentang daun dan tasasul. Panjang. Nak beritahu kata ulama tu sengaja dia tak sebut. Kalau kita mengaji ni hak mudah ni, ini sebenarnya mudah si mereka. Kita yang pasal payah. Tapi si mereka hak ni Allah mudah sangat. Tapi kita dah pasal payah. Kalau perkataan ulama kita payah faham, kenapa kita nak bangkang, nak iktiraf perkataan mereka? Kita sendiri tak faham. Kalau kita faham, ya, silakanlah. Ini kena faham elok. Itu. Dia panggil Tok Monggol. Tok Monggol. Dia kampung tu Mak Enggol. Dia panggil Tok Mak Enggol. Tok Monggol. Tok Monggol ni kalau dia cerita tauhid sampai semua tak faham. Dia kata hari ni aku nak cerita daun tasasul, sampai Tok Rum tak faham dia. Tapi tahu kata hebat tu orang dulu dia hebat. Hebat sungguh. Ni alhamdulillah di Patani dia buat kemarin dia mula bangun balik tanah Syedok Patani. Apa beli tanah tu daripada Cina yang beli tanah tepat perkampungan Syekh Daud. Di situ ada telaga Syekh Daud yang banyak orang datang ziarah. Telaga yang tak pernah kering. Tutup buat satu jamiah di situ, buat tempat pengajian. Kemarin start kemarin ni baca kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfah yang paling besar. Tuhfah. Guru petani mula bangun balik. Ada yang nak baca Bukhari, ada yang baca Ihya Ulumuddin, ada yang baca Talkhis Miftah. Balaghah yang paling tinggi sekali, paling besar, Talkhis Miftah. Ini jadi alhamdulillah tutup semua himpun di situ. Dia buat satu jamiah di tanah tempat perkampungan Syekh Daud Al-Fatani. Kemarin start. Bekah Tuhfatul Muhtaj, kitab Tuhfah. Dia dahsyat tu. Nabi tahu kata hebat ulama-ulama. Ulama-ulama Melayu kita jangan nampak serban sengit-sengit tu. Kadang-kadang baju kancing pun tak habis. Jangan buat main, hebat hebat. Tak pernah mengaji kita tak tahu lah. Kita punya bakurah ni pun penat. Penat dah tu. Itu tak hebat. Cuba tu, kalau tak percaya cuba pergi tengok. Hebat ulama-ulama itu. Di Malaysia kita pun ada, cuma ulama kita tak menonjol. Banyak lagi, pergi cari. Banyak. Tu. Baik.
Dan jikalau lemah. Habis itu. Padahal telah nyata adanya alam dengan pandangan mata. Dia asalnya dengan panca indera yang 5. Tapi yang mudah cakapnya mata lah. Kan? Mata ni semua orang tengok. Tapi ni saya pegang ni, kan? Ni semua dengan panca indera. Dengan penyentuh saya, dengan penglihatan saya, dengan pendengaran saya. Tapi ulama sebut musyahadah. Bimusyahadatil ayan. Maknanya kita tengok tadi ni, semua orang akan tengok. Kan? Kalau yang rasa ni tak semesti, tapi lihat ni semua lihat. Laisal khabar kal ayan. Berita ni bukan macam mana kita lihat dengan mata. Kalau siapa kata alam ni tidak ada, sahlah dia tadi ni tak faham tentang alam. Kita ni si alam. Dia tak apa. Alam ni bukan wujud. Dia tak tahu dia tu alam. Alam ni selain pada Allah. Kullu ma siwallah. Selain pada Allah itu adalah alam. Inilah mana yang tersebut daripada kata musannif kerana jikalau berbilang. Macam tadi juga. Inilah yang tersebut daripada kata musannif. Musannif ni Syekh Wan Ismail. Kerana jikalau berbilang hingga akhir itu, inilah dalil keesaan Tuhan. Dalil esanya Allah, tunggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia menjadi dalil keesaan Tuhan, dan istihalah tidaklah lawannya lawan esa. Apa lawan esa? Lawan esa berbilang. Sebab tu alam ini dia menjadi dalil Tuhan itu tunggal, dan menjadi dalil juga Tuhan tidak dua. Kan? Itu. Dia menjadi dalil juga Tuhan tadi tidak ramai. Esa lawannya banyak. Alam ini menjadi dalil Tuhan Esa, dan menjadi dalil juga Tuhan tidak banyak. Ini mana orang panggil. Dan istihalah lawannya lawan keesaan. Apa makna lawan isti'saan? Itulah berbilang akun banyak, maka tidaklah banyak. Istihalah bukan mustahil. Tidak. Tidak ni kita wajib i'tikad. Kita wajib i'tikad. Mustahil tak wajib i'tikad. Tidak wajib i'tikad. Dia lepas tu istihalatul mustahilat min jumlatil wajibat dalam kitab Asy-Syarqawi. Saya tak sebut dalil-dalil ni sebab speaker pertama ni untuk kita nak faham. Jangan kata ustaz mana dalil-dalil. Sebab speaker pertama ni saya nak pergi faham dulu. Kalau nak dalil, kalau nak buat tesis apa, main jumpa saya. Baru saya nak tunjuk dalil kitab. Sebab hak ni kita tak faham, kita nak datangkan dalil payah. Sebenarnya dalil dan kitab ni cukup banyak guys saya nak tunjuk. Tapi cukup dengan kita percaya dengan kitab ni, kita faham. Yang saya sebut ni semua daripada kitab-kitab, bukan daripada saya, pandangan saya. Kita takut ada yang dia nak dalil kitab kan. Kalau nak, boleh beritahu saya. Macam saya sebut tu, semua ada dalil-dalil. Yang saya kata amrul iktibari bukan hak Tuhan cipta, amrul iktibari yang saya tu kontroversi sikit. Tapi kita faham tak apa. Dan dalam kitab-kitab Abdul Salam, Asy-Syarqawi Al-Hudhudi, dalam Kifayatul Awam, semua kitab menyebutkan al-umur al-i'tibariyah laisa min makhluqatillah. Amr i'tibari bukan makhluk Allah. Tu. Ini kan saya nak sebut je payahan dah ni. Tu tak apa. Biar tu. Semua ni dalil-dalil ada. Cuma kalau siapa yang dia berasa dia nak buat, tapi jangan jumpa saya letih. Tapi nak buat tesis ke apa kan, boleh tanya sikit-sikit lah. Macam Ustaz Mansur kan. Saya tolong dia tunjuk kitab. Saya tunjuk kitab. Kalau nak tunjuk bukti kitab, saya nak tunjuk. Tapi kalau dalam ni saya tak mau tunjuk, biasa saya baca dalil. Saat ni jadi panjang. Saya nak baca. Saya nak baca muka surat berapa je. Itu bukan mengaji tu. Dia panggil itu dan bincang dia panggil. Jadi kita buat tesis tak apa. Tapi jangan jumpa saya nak buat tesis ni. Teruk saya letih. Tapi boleh nak tolong sisi, insya-Allah boleh nak tolong sisi. Baik. Dan ini sifat yang 5 supaya mudah berhadap hati dan menugas
kepada jenisnya, dinamakan dia pada istilah mereka itu dengan sifat salbiah. Saya terpaksa kena berhenti sini. Sini kalau baca juga, siap. Dia payah. Semua saya nak cerita ni, tadi lepas ni, sinilah. Kalau orang yang mengaji Baqarah tak betul-betul dalam, sini dia sampai kat sini, dia tutup kitab. Dia tak lebih lah. Dia tak lebih. Dia baca juga tu, jadi tak faham juga, setelah dia tipu. Ni sini. Banyak, kadang-kadang ada guru pondok sini, main cari guru pondok yang lain ni. Sini yang aku tak faham. Mari tanya ke sini. Ni salbiah ni. Yang dia panggil salbiah, yang Kak Mansur sini dia ada buat khusus tentang sifat salbiah sini. Sini dia agak payah sikit. Di sifat salbiah. Kalau kita dengar pun bunyi tu macam payah lah. Kan? So, berhadap hati dan menugas kepada jenis. Dia nak cerita kenapa dipanggil sifat salbiah. Nama salbiah. Saya terpaksa berhenti situ. InsyaAllah kita sambung lepas sisi kedua ni. Kita berhenti pada kata dan ini sifat yang 5 supaya mudah berhadap hati dan menugas kepada jenisnya, dinamakan pada istilah mereka itu dengan sifat salbiah. Mudah-mudahan insya-Allah akan beri kefahaman kepada kita dan kita dapat mantapkan lagi iman kita dan ajaran kita dan sampaikan kepada cerita ini insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka Allahumma aftah alaina futuhal alim wa anshur alaina bi rahmatika ya rabbi. Nas'aluka Allahumma al-khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlas mu'minin wa shukra sabirin wa musaddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.